داره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du, alhamdulillah. Kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini. Sambung kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah, karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapah, Kelantan. Kita berhenti kat mana? Syarat qudwah. Syarat qudwah yang kedua, muka surat 12 Rumi, Jawi muka surat 6. Syarat qudwah. Qudwah tu ikut, syarat ikutan ataupun syarat jadi makmum yang kedua. Syarat jadi makmum yang pertama, niat ikut imam, tu syarat pertama. Syarat kedua, duduk satu tempat. Itu pun tak habis lagi, tak sempat habis lagi gitu. Syarat yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Syarat yang kedua, kita ingat balik, kita dah baca sikit dah syarat yang kedua ni, iaitu makmum dan imam berhimpun pada satu tempat. Makmum dengan imam ni kena duduk satu tempat, dia tak boleh duduk tempat yang berbeza. Cuma kita nak faham maksud tempat yang berbeza tu yang agak panjang sikit. Tapi hukum dia adalah imam dan makmum hendaklah duduk, imam dan makmum tak boleh duduk di tempat yang berbeza. Imam dan makmum hendaklah duduk di tempat yang sama. Soalannya maksud tempat tu apa? Tu yang kita bahas tu. Kalaulah kita tak faham maksud duduk satu tempat, itu yang keluar soalan. Boleh tak imam sembahyang kat Masjidil Haram, makmum sembahyang dalam hotel? Sebab dia kata satu tempat lah tu, satu Mekah. Jadi nak faham tempat tu, susah. Nak faham maksud tempat tu. Dan kita dah bahas sebelum ni sikit, iaitu mesti berhimpun, mesti duduk satu tempat. Dan dia kata yang dimaksudkan dengan duduk satu tempat tu ada 4 kelakuan, ada 4, terbahagi kepada 4. Kita baru bahas yang pertama, separuh yang pertama, iaitu dalam masjid. Maknanya jika dalam masjid dia ada takrif setempat tu, sama tu yang berbeza dengan kalau bukan masjid. Jadi ada 4 dia kata. Yang pertama, imam dan makmum sama-sama dalam masjid. Ini kita dah bahas ni, saya ulang sekejap sikit. Imam dan makmum di dalam masjid, maka sah mengikut dengan ketahui makmum akan pindah imam pada rukun-rukun dengan melihat atau mendengar suara imam atau mubaligh. Dan jika jauh antara keduanya lebih daripada 300 hasta sekalipun. Mudah saja. Kalau dalam masjid, dia mudah saja yang dimasukkan dengan satu tempat. Asalkan tempat tu namanya masjid, dan kita dah bahas sebelum ni, masjid adalah satu tempat yang diwakaf untuk semayang. Masjid bukan surau, masjid adalah masjid. Kita tak bahas panjang dah, kita bahas panjang lebar dah. Bila? Bulan lepas ke awal bulan itu. Kalau masjid mudah aja, syarat dia mudah aja, yang dimasukkan dengan setempat. Bila kita dah faham dah maksud setempat, fahamlah kita imam dengan makmum duduk kat mana. Mudah aja kalau dalam masjid. Maksud setempat imam dan makmum dalam masjid adalah imam dan makmum dalam masjid, sah makmum ikut imam jika dalam masjid. Syarat yang pertama, makmum tahu imam gerak, pindah imam pada rukun-rukun. Makmum tahu imam buat apa, rukuk, i'tidal, sujud. Tahu tu sama ada dengan cara melihat atau mendengar. Tak semestinya kedua-dua. Janji melihat, ataupun kalau tak melihat pun mendengar. Mendengar sama ada direct dengan mulut imam, ataupun mendengar tu dengan speaker, tak kisah, janji dengar. Melihat pun sama ada melihat tu direct
tengok mata, tengok imam, ataupun tengok makmum yang terakhir. Makmum tengok imam, makmum belakang tengok makmum, makmum belakang tengok makmum depan, makmum depan sampai berapa ratus soft sekalipun, makmum yang belakang tu tengok makmum yang depan. Boleh juga, sebab makmum yang depan tu menggantikan imam lah. Sebab makmum depan ni tengok makmum depan dan seterusnya. Boleh. Ataupun tengok pakai live pun boleh. Maksudnya pakai TV. Dengan syarat, dia tak ada delay. Dia memang live betul. Kan ada kan, kadang-kadang delay 4 minit lah, 4 saat lah. Macam TV tu tak tepat tau. Dia ada 4 minit tak silap. Sebab tu kalau ada apa-apa, dia boleh stop. Jadi apa-apa kan, biasa buat temu ramah ke apa dululah. Sekarang tak ada lah. Buat temu ramah kalau ada je yang marah-marah sikit, yang kutuk-kutuk kerajaan sikit, pom, tak sempat apa-apa dia potong lah. Macam ni dia boleh potong sebelum siar. Sedangkan orang tu dah cakap, sebab dia ada 4 minit delay. Ni tanya orang persiaran lah dulu. Sekarang tak ada lah orang cakap gitu. Cuma itu tak boleh kan tu. Yang bolehnya direct. Ada kan, macam CCTV tu kan direct. Tak ada delay. Tengok kot tu boleh. Tengok direct boleh. Tengok makmum terakhir boleh. Tengok imam melalui TV lah kita kata, boleh. Ataupun dengar suara imam direct boleh. Dengar suara imam yang masuk kot mic keluar kot speaker boleh. Dengar suara mubalik pun boleh. Mubalik ni yang biasa Bilal lah, yang dia kuatkan suara sebab imam tu tak ada suara dia perlahan. Biasanya sebab tak ada speaker lah. Biasanya sebab tak ada mic. Kalau ada mic buat apa lagi mubalik tu. Macam biasa orang Mekah buat tu. Macam musim bulan Ramadan ada solat tarawih, tu yang bising tu, suara kuat tu. Okey, kalau mazhab Syafi'i tak perlu dah mubalik tu. Diorang mazhab Hambali tak tahulah macam mana hukum mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tak boleh dah tu. Tak boleh bukan batal. Tak boleh tu maksud tidak diperlukan. Sebab kan speaker dia, mic dia pun puluh ribu, ratus ribu apa mic dia saja. Jadi tak perlu kan. Cuma mazhab Hambali kita tak tahu. Mazhab Syafi'i tak perlu dah tu mubalik tu. Dan kalau dia kata jauh pun tak apa juga. Di antara makmum dan imam, jika dua-dua dalam masjid, jauh ke mana pun tak apa. Jauh tu 1 kilometer pun tak apa. Di antara imam dengan makmum. Maksud jauh tu bukan imam, makmum, lepas tu makmum, bukan. Maksud jauh tu imam tak ada, makmum tu 1 kilometer ke belakang. Boleh? Boleh. Dengan syarat tadi lah. Apa dia? Tahu imam gerak. Sama ada melalui pergerakan atau melalui melihat ataupun melalui suara imam. Kalau imam, makmum ada makmum, itu jauh mana pun boleh. Itu biasalah. Ini imam, makmum ada 2-3 saf, lepas tu tak ada makmum dah. Oh no. Jauh lagi tu, 1 kilometer duduk belakang. Dia boleh dengar. Kenapa dia duduk situ? Masa duduk situ? Buat masalah. Boleh jadi. Kalau masjid besar-besar, katalah ada masjid Nabawi pun dah besar kan. Ada masjid besar-besar. Kalaulah imam dah rakaat yang terakhir, semayang asar ke, zuhur, asar, maghrib, isyak ke yang terakhir, dia kalau masuk, sampai-sampai imam lagi salam, macam wirid lah silap. Sebab jauh. Jadi kalau dia jalan, jadi macam mana nak semayang kat belakang lah. Tu boleh jadi. Boleh buat masalah kalau nak buat. Ni kita cerita hukum. Dia pun semayang. Berapa jauh tu? 1 kilometer. Besarnya masjid ni. Buat masalah. Boleh. Tak ada masalah. Kalau masjid. Sebab tu dia kata, dan jika jauh di antara keduanya lebih daripada 300 hasta sekalipun. Dia saja letak 300 hasta. Lebih pun. Ni 1 hasta. 300 kali ni. 300 hasta saya ada buat dobit kejap. Saya cari berapa kilometer. Berapa meter. Ada buat lagi tu. 300 hasta. Kadang kita tak boleh nak fikir berapa 300 hasta tu banyak mata. Kena kita bayangkan meter. Oh tak adalah. Ada rasanya ada. Oh ada. 303 hasta. Kita ambil 300 hasta lah. 100 soft. Yalah 1 soft 3 hasta. Betul lah. Tapi soft ni soft 2,5 ni. 2,5 ni. Bukan soft sebenar ni. Ni soft perempuan. Sebab dia nak banyakkan soft kan, nak banyakkan. Ni soft perempuan dia panggil. Dia sepatut soft lelaki 3 hasta. Yang masjid-masjid besar, masjid negeri apa tu. Tu betul soft lelaki. Berapa? 150 meter. 150 meter. Dia kata walaupun dalam masjid tu lebih 150 meter. Saya bukan letak 150 meter, letak 1 kilometer terus. Imam dengan makmum, ataupun makmum yang terakhir, dia ikut imam, dengan makmum dengan dia 1 kilometer belakang. Ini besar punya masjid ni. Pun boleh, sah juga ikut.
Boleh jadi macam tadi lah. Kalau aku jalan, aku berlari pergi kat imam pun, sampai-sampai imam salam dah. Sebab jauh sangat. Jadi mungkin cara tu. Dengan syarat lah, kena tahu lah imam bergerak. Dengan cara mendengar atau melihat. Itu syarat dia. Okay? Itu dah bahas sikit lah tu. Dan diselangi dengan binak seperti dinding yang ada pintunya. Kita berhenti kat situ kan. Dan jika ada binak pun tak ada masalah. Binak tu binaan dinding. Kalau ada binaan, ada dinding, tak nampak imam lah, tak apa. Sama ada jauh ke dekat ke, ada dinding, ada bilik dalam tu, sembahyang dalam tu, tertutup, tak apa, tak ada masalah. Janji namanya masjid. Okey, kalau surau tak boleh, nanti kita akan bincang waktu tu. Tapi dengan syarat dinding ataupun bilik itu ada pintu. Ada pintu. Pintu tu pula tak syarat buka atau tutup, nanti dia akan bahas. Dengan syarat bilik itu ada pintu. Jadi kalau dalam masjid ada satu bilik, bilik tu tak ada pintu. Macam mana? Buat masalah je lah. Nak masuk kena panjat, ukah-ukah, panjat, masuk dalam tu, sembahyang dalam tu. Imam kat sini, makmum macam tu, belakang tu tak ada pintu, tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh ikut. Walaupun boleh dengar. Dia syarat jika ada dinding atau ada bilik, mesti ada pintu. Tu syarat dia. Pintu buka tutup boleh ke tak? Kita baca dulu. Okey, mesti ada pintu. Jadi maknanya kita dapat faham, masjid ni luas lah hukum dia. Banyak boleh. Sampai jauh pun boleh. 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 Habis kalau makmum tadi sembahyang kat luar, sembahyang kat luar. Ni masjid, dia sembahyang kat luar, dekat jalan tu. Contoh ni masjid, sembahyang kat jalan. Boleh tak? Tu nombor 2, nombor 3. Ni nombor 1 dulu, dalam masjid dulu. Okey? Yang dengan syarat bilik tadi atau dinding tadi ada pintu atau sutuh. Sutuh yang ada tangganya. Bila sebut sutuh ni apa benda? Sutuh ni macam rooftop. Itu dipanggil sutuh. Macam tempat parking helikopter. Atas tu. Biasa atap dia gini. Tapi atap dia gini. Itu panggil sutuh. Sutuh. Atap dia begini dipanggil sutuh. Macam ni dia panggil atap. Ini panggil sutuh. Sutuh ni ada biasanya ada jadi macam ni dekat menara. Sebab dia bagi contoh tu lah menara. Kan biasa kalau ada masjid, ada dulu ada menara tau. Menara dia kat atas menara tu, menara atas dia bukan macam ni. Macam ni. Tapi kecil aje lah. Tapi ada yang besar. Contoh kat Masjidil Haram dulu, sekarang tak tahulah. Tengok gambar dia. Ada kan ada macam dia punya menara tu. Menara dia tu dalam masjid tu, menara tu. Atas dia straight macam ni. Lapang. Dia letak speaker, letak apa-apa atas tu, macam-macam lah. Semayang atas tu. Yang ini kita dapat faham. Sutuh ni kita dapat faham. Kalau sekarang ni bolehlah kita faham gitu. Dalam ni masjid, dalam kawasan masjid ada bangunan tinggi tu, taklah besar sangat, ada semayang atas tu. Ataupun kita boleh kias dekat bangunan. Dalam bangunan imam semayang kat ground floor. Okey, makmum semayang dekat tingkat ke-40. Buat masalah biar melampau terus. Lepas ni tak ada soal dah. 40. Boleh tak? Boleh jika cukup syarat. Syarat dia pertama, makmum kena tahu imam gerak dengan live, dengan betul, bukan ada delay, tak boleh. Satu, sama ada mendengar ataupun dengan cara melihat. Melihat memang tak boleh lah, 40. Mendengar lah. Lepas tu, apa syarat kedua tadi? Syarat kedua, jauh dia tak kisah. Kalau nak kira ukur tu mungkin lebih 300 hasta, tak kisah kan kata. Dan jika jauh antara keduanya, imam dan makmum lebih daripada 300 hasta sekalipun, no problem. Diselang dengan bina-binaan, ada dinding, ada pintu, ada tangga, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Kau buat apa ni nak semayang? Semayang apa? Semayang jadi makmum lah. Kat mana? Tu imam kat bawah. Tingkat ground floor. Dia duduk tingkat 40. Boleh. Cuma dari segi putus saf tu bab lain. Putus saf lah. Sebab kalau imam kat sini, makmum, saf pertama, saf dua, saf ketiga tak ada orang, saf keempat dia semayang kat saf keempat pun putus saf, ini kan pula jauh. Putus saf bab lain. Ini kira saf semayang. Saf semayang. Sutuh ke atas. Jadi kalaulah masjid, dalam masjid tu ada menara tinggi, dekat atas menara tu ada straight lah atas, tempat letak speaker apa, agak besar juga. Ketika tu dia nak repair sebab speaker tu rosak, tiba-tiba masuk waktu imam semayang, takkan nak turun. Ni yang tinggi ni.
Nak turun nanti kan, atas dia dah ada wuduk dah, semayang je kat atas tu. Dengan syarat sama jugalah. Mesti dia tu duduk belakang pada imam tu, syarat biasa ada lah. Nanti kan dia duduk depan pada imam pula. Imam sebelah belakang, dia duduk depan. Sebab rooftop tu menara tu depan, tak boleh lah. Okay. Syarat macam syarat biasa juga. Boleh? Boleh. Dengan syarat sutuh tu ada tangga. Kalau tak ada tangga tak boleh. Tangga tak kisah tangga macam mana pun. Tapi ada tangga. Kalau tak ada tangga tak boleh. Nak naik ni kena pakai helikopter. Naik. Tak ada tangga tak boleh. Dia kena ada tangga. Tangga tu ada. Okey. Yang dapat lalu kepada imam pada adatnya. Yang mana kalau nak pergi kat imam boleh. Dia bukan suruh pergi. Kalau nak pergi kat imam boleh. Maknanya ada jalan lah. Ada jalan. Okay? Dan jika berpaling daripada kiblat pun tak ada masalah. Masa nak pergi kat imam tu, kalau nak pergi kat imam, terpaksa berpaling. Begitulah jadi. Tingkat ke-40 tinggi tu, nak pergi kat imam mesti berpaling daripada kiblat. Kata buat apa dia nak pergi berpaling daripada kiblat? Bukan nak suruh pergi. Kalau nak pergi, nak ambil hukum aja. Dia terpaksa berpusing-pusing. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekalipun, tak ada masalah. Yang ini semua tak boleh bila dekat surau nanti. Sebab tu kena faham yang ni dulu. Masjid semua boleh, surau tak boleh yang ni. Okay, sebab tu dia sebut. Atau membelakangnya sekalipun. Pusing kiblat pun tak apa. Kenapa pusing kiblat? Sebab nak pergi kepada imam. Kenapa nak pergi kepada imam? Bukan suruh pergi. Nak bagi tahu kalau nak pergi. Kalau nak pergi tak ada masalah. Boleh. Walaupun terpaksa dia pusing daripada kiblat. Membelakangi imam sekalipun. Dan jika ditutup pintu-pintunya. Kalau tutup pintu pun tak apa. Kan kata tadi kena ada tangga tinggi. Ada tangga tapi pintu tutup. Tutup pun tak apa. Janji boleh pergi tak? Kalau ada kunci buka. Ini tak. Atau diselak pintunya sekalipun. Kunci sekalipun. Tapi kalau nak pergi boleh. Bukalah selak. Ambillah kunci. Buka kunci. Pergi kat imam. Kalau nak pergi. Maka sah. Jadi kalau masjid. Lepas tu ada bilik pejabat ke apa. Di belakang imam lah. Kalau duduk depan imam tak boleh. Itu standard lah. Dia duduk dalam tu. Dia masuk dia kunci. Dia boleh sembahyang dalam. Sebab kalau dia nak pergi dekat imam boleh. Boleh, macam mana kena buka pintu? Buka lah pintu. Kunci tak ada cerita lain. Kalau ada kunci, boleh buka, boleh. Ni buat masalah ni. Habis kalau dia duduk tingkat 2, tingkat 3 ke atas, boleh. Sebab nak turun boleh tak? Boleh nak turun. Naik pakai tangga, turun. Kalau turun tu nanti, kalau kat tengah semayang nak turun tu, dia terpaksa pusing-pusing. Biar. Tak apa terpusing-pusing pun. Tapi jangan turun. Nak bagi tahu aje. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Walaupun dirantai sekalipun, bilik tu, tempat tu, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini yang ada beberapa soalan dulu masa PKP kat masjid tu. Ada orang sembahyang kat luar pagar sebab kena kunci. Jenis yang lawan ni, yang lawan. Dia lawan sikit. Apa benda tak bagi orang sembahyang Jumaat ni kan. Kerajaan ni apa benda kan, yang jenis lawan sikit kan. Dia sembahyang kat luar. Kita cerita bukan luar. Mana ada benda. Ada orang saya yang terima soalan, dia ada sembahyang kat luar pagar, tepi longkang. Ataupun tepi je gate yang dikunci tu. Kesian tengok kadang. Sebab dia kata 40 lah, 12 orang lah. Tak nak boleh lebih. Dia tak kira aku nak sembahyang juga. Ada yang buat penjarakan tu kan, dah penuh 300 ke? 300 lah. Dia sembahyang juga kat luar. Tu cerita lain. Nanti kita akan bincang waktu tu. Ataupun dia sembahyang dekat kawasan parking. Dalam dah. Tapi bukan dalam masjid. Bukan dalam tempat yang kena buka slipper ni, tidak. Di luar. Ada juga soalan yang tu. Itu bab lain. Akan datang. Bab 2. Yang ketiga, dia sembahyang dalam masjid. Tempat buka slipper dah. Tapi yang tak ada aircon. Yang open air ni. Yang open air ni tak ada masalah. Sebab itu masjid. Yang kena buka slipper ni. Ada. Saya ada terima soalan juga dulu. Dia kata, dia hanya tutup pintu ni lah. Sliding yang ada aircon aja. Sebab yang boleh kat dalam tu 40 orang contohnya. Dia sembahyang kat luar tu. Luar mana? Tempat yang buka slipper tu. Senang cakap tempat buka slipper lah. Yang masuk masjid kan kena buka slipper. Tempat buka slipper tu. Open air. Kami pakat-pakat sembahyang di situ. Bila imam salam je, kami lari panjat pagar. Balik keluar. Nak sembahyang juga. Masa kami masuk, imam dah amin. Mana ada orang jaga dah. Masa amin. Bila amin, pakat-pakat masuk sembahyang. Dia lompat pagar, sembahyang kat dalam tu. Boleh tak? Yang tu tak ada masalah. Boleh ni. Sebab tu masjid. Habis kalau sembahyang dekat parking, sembahyang dekat luar pagar, luar gate, tu nanti dulu. Tu nanti dulu.
Jadi tak ada masalah. Sebab tapi dia kunci, walaupun kunci. Tapi tak boleh nak masuk. Kalau ada kunci boleh buka? Boleh buka. Boleh sembahyang kat luar. No problem. Itu kalau masjid. Ni ada kat sini. Itu kalau mengaji settle lah, tak payah tanya patutnya. Bersalahan di paku dia, tidak dapat lalu maka tidak sah mengikut. Kecuali pintu tu dipaku. Maksudnya permanent. Barulah tak sah ikut kat luar. Kalau paku. Kalau kunci, rantai, macam paku juga, tak kira. Boleh. Sebab kita nak keluar boleh, nak masuk boleh. Cuma kunci aja. Di rantai, bukalah rantai tu, kan ada kunci. Tak ada masalah. Tapi kalau dipaku, dengan maksud dia dah buat macam permanent lah. Dia buat dinding. Tak boleh dah. Tak boleh ikut kat luar. Maka tidak sah ikutan kalau duduk kat luar. Tidak sah ikutan kalau duduk kat luar. Jadi kalau ini masjid, tak logik lah. Kalau masjid tiba dia nak paku. Cuma itulah cerita dipaku. Tak sah ikut. Jadi selagi ada pintu, walau pintu tu berkunci berantai sekalipun, sembahyang di luar, yang mana luar tu masih lagi masjid. Bukan luar maksud luar tempat yang buka slipper kan. Luar tu masih lagi masjid, sah ikut. Setai, senang aja. Jadi maknanya kita dapat faham, masjid adalah paling ringan, paling luas hukumnya. Duduk kat mana-mana pun boleh. Imam kat sini, makmum satu saf, dia duduk saf yang ke-100 kat belakang. Saja-saja nak duduk jauh pada imam. Janji dengar imam ataupun jadi nampak imam buat apa, cukuplah. Yalah kalau tak nampak, tak dengar imam buat apa, nak ikut macam mana? Logik lah. Main mana boleh main agak-agak. Selagi dapat. Tapi kalau ada hadangan tak apa. Segan nak sembahyang kat depan ni. Sebab dia dulu jahat. Curi tabung masjid. Orang kena dapat tangkap. Tapi dah baik dah sekarang ni. Segan. Bila orang pakai sembahyang, orang tengok dia lain macam. Dia sembahyang, masjid besar, dia sembahyang kat belakang-belakang, tepi-tepi tiang, belakang dinding, ke belakang tu mana. Lepas sembahyang terus dia balik. Dia segan. Tak ada masalah. Sebab jauh mana pun tak ada masalah. Jadi masjid luas hukum dari segi makmum. Makmum nak ikut. Tapi dia sempit dari sudut hukum hakam yang haram. Tak boleh jual beli, tak boleh mengangkat suara, tak boleh najis masuk dalam tu. Oh macam kuat. Ada 21 pantang larang masjid yang tak ada dekat surau. Surau okey aja. Masjid ada 21 pantang larang. Ketat sangat dalam pantang larang tu. Tapi dalam masalah ni luas sangat. Masalah jadi makmum luas. Setengah orang dia kata tak apa lah, surau lagi bagus lah. Masjid payah nak urus. Betul. Dalam satu-satu surau lagi mudah nak urus. 21 nak jual beli tak boleh dalam masjid. Tapi itulah kadang-kadang ada orang buat juga. Orang buat tu orang yang pegang mic ni salah ke? Kalau surau tak apa. InsyaAllah wallahu a'lam. Jadi saya ada bawa madu sikit kat belakang tu, ada minyak wangi, ada minyak atar dalam masjid. Cakap ni. Jadi siapa nak nanti bolehlah, murah aja, RM30. Oh sedap cakap ni. Dalam masjid. Surau tak ada problem. AJK bagi on. Masjid problem sao. Jual beli you. Nabi sebut siapa yang jual beli dalam masjid, malaikat duk kata macam ni. Ya Allah, rugikan dia, bankruptkan dia, rugikan dia. Walaupun orang yang pegang mic ni juga. Tak kira pegang mic, tak pegang mic. Kadang orang pegang mic ni ingat betul semua. Tak juga. Kau salah juga. Tapi tu lah, risau sangat. Bila kita tengok, risau sangat. Ujung-ujung tu biasanya ujung-ujung lah. Ada kona sikit promosi. Promosi itu, promosi ini. Ui, bahayanya kalau masjid. Sebab apa bahaya? Sebab apa tak boleh? Masjid tak boleh. Buat pengumuman tak boleh. Dia hilang spek mata, dia hilang handphone, dia tak boleh pergi. Nampak spek telefon baru beli iPhone 14, 15 kan? Tak tahu yang baru 14, iPhone baru ni, baru beli semalam. Ada nampak tak? Tanya Tok Bilal, Tok Imam, pucat dengan Tok Imam pucat. Sebab apa? Mahal ni, belah-belah ribu handphone dia. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Siapa ada jumpa, haram, tak boleh cari barang dalam masjid, tak boleh buat pengumuman macam tu. Dia kena macam tu cara bisik tu. Kalau masjid, kalau surau nak buat apa pun boleh. Kalau masjid, banyak. Tapi yang berlaku tak gitu. Sebab tu kena mengaji juga hukum hakam dalam masjid ni. Sebab orang tak apa nak duli sangat. Tak boleh Kalau kata makan dekat ruangan luar ni kan untuk makan buka puasa kan. Tapi masih lagi masjid.
Kan? Sama belacan tu, sama belacan. Sikit-sikit ni. Mari tambah. Tak boleh angkat suara lah. Tak boleh lah. Tu ayam. Sini. Paha sini. Ni dada ni tak sedap, ambil paha sini. Benda tu berlaku. Benda itu berlaku. Itulah. Masa korban dalam masjid. Lepas dah sembelih dah apa dah apa dia panggil dah potong-potong apa kan, ambil. Kan ada darah tu. Darah tu najis tak? Nanti basuh lah. Dia bukan nanti basuh. Perempuan haid tak boleh masuk dalam masjid. Tak boleh duduk dalam masjid. Antara sebab najis lah. Padahal najis tu tersimpan rapi. Bukan mengata-kata. Kalau mengata-kata memanglah haram. Lelaki pun haram kalau mengata-katakan najis. Tak boleh juga sebab najis tu. Dia banyak lah 21. Kalau baca waktu semua kena. Sebab tu orang kata macam ni surau lah. Kalau masjid, kalau nampak ada ayat Quran tu, lepas tu ada tahi cicak, nampak? Orang yang nampak tu kena wajib. Nampak tahi cicak, nampak apa, tak boleh panggil tu syak, dia kena buat. Kalau surau tak apa, masjid tak boleh. Segera dia kena pergi keluar, ambil baldi ambil apa, cuci tahi cicak tadi. Dia tak boleh pandang orang, dia. Sebab rumah Allah kan, masjid. Banyak lagi lah, 21. Lama dah saya baca kita berkaitan dengan masjid tu. Pocak habis semua. Kita tolong baca je. Sebab semua buat. Benda yang tak boleh tu semua buat. Mana tahu. Kita tolong baca. Ni kitab kata gitu. Tapi dalam masalah jadi makmum nak ikut ni luas sangat. Boleh duduk kat mana-mana, duduk kat luar. Boring duduk kat duduk kat luar. Tutup pintu. Malah kunci pintu pun boleh. Tak ada masalah dari segi makmum nak mengikut ni, tak ada masalah. Sangat luas dari segi itu. Dan kelakuan yang kedua, bila sebut setempat dalam masjid, imam dalam masjid, makmum dalam masjid, satu cerita sangat luas hukumnya. Kelakuan yang kedua, keadaan yang kedua dan ketiga sama atau sama hukum, iaitu imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Ini pun sama. Maksudnya imam dalam masjid, makmum tu dekat luar dalam keadaan tidak bersambung. Kalau bersambung selesai masalah. Kalau macam bersambung penuh masjid, keluar kot pintu, penuh lagi sampai 1 kilometer pun tak apa. Itu tak ada masalah. Itu tak jadi tak timbul masalah. Masalahnya imam dalam masjid sah ada 3-4. Lepas tu makmum tadi sembahyang dekat mana jauh tu. Sembahyang dekat tepi jalan raya, sembahyang dekat silat-silat, sembahyang dekat hotel, sembahyang dekat rumah dia. Tu rumah kat situ. Kalau ni masjid, sembahyang kat rumah tu. Boleh tak? Tu cerita ni. Imam dalam masjid, makmum luar. Tapi kalau imam dalam masjid, makmum penuh sampai ke rumah dia sembahyang dalam rumah, itu confirm boleh. Itu kira bersambung. Ini tak. Makmum yang terakhir duduk dalam masjid. Dia duduk kat luar. Luar mana ni? Bukan luar masjid ni. Luar masjid sungguh. Yang tempat pakai slipper. Dia mudah nak faham, senang je. Cerita pakai slipper faham. Tempat yang pakai slipper ni. Ataupun lepas daripada gate. Macam mana? Belum jawab lagi. Satu. Yang ketiga pun sama juga hukum. Ya, imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Yang ni wallahualam macam mana boleh berlaku. Imam kena boykot ke apa tak tahu. Imam duduk luar, makmum yang duduk kat dalam. Sama juga hukum. Yang ni mungkin tak berlaku lah. Tapi cuma kita cerita juga. Imam duduk kat luar, makmum duduk dalam. Kenapa? Tak tahu. Tapi hukum ada. Jadi hebat tak para ulama'? Sebab tu ulama' ni, dia terlalu faqih, terlalu pandai, terlalu bijak, sampaikan semua masalah zaman dia selesai. Lepas dah selesai, dia termenung. Apa lagi kita nak fikir? Dia pun buat masalah. Dia buat jika maka. Jika tu soal, dia soal, maka dia jawab. Rupa-rupanya apa yang dia jika maka dulu 300 tahun, 400, 1000 tahun lepas, kita jadi macam sekarang. Alhamdulillah. Kalau tidak kita baru. Kita bila angkasawan negara naik, dah nak buat berapa lama perbincangan tentang nak wuduk nak macam mana kat atas tu. Benda baru tu ulama buat lama dah. Dah ada dah kalau cari. Cuma tak perlu dah bincang-bincang. Ulama dah bahas dah. Kita bila naik ke angkasa naik, lepas tu nak sembahyang macam mana? Kaabah duduk bawah. Dia duduk atas. Sembahyang dia menerak. Kaabah. Dah tahu dah macam mana nak selesai. Kita je macam mana nak wuduk. Wuduk ambil air terbang. Lari kejar air. Nak basuh muka. Ke nak kena tayammum. Tayammum nak tepuk. Tepuk mana ada debu.
Macam mana pula nak tepuk kat mana? Ulama selesai lama dah. Walaupun dulu tak ada orang tak boleh naik IS yang duduk atas tu lah. Yang duduk 6 bulan berapa duduk atas tu. Yang pergi ke angkasa. Dia dah. Cuma dia tak kata naik angkasa. Dia guna ayat lain. Tapi adalah. Bahas panjang. Ada ulama selesai dah. Dia tak bahas lah jika ada jarum yang tercocok di tangan dan ada air darah masuk. Macam mana nak ambil wuduk. Dia tak faham macam tu. Dia kata jika ada duri yang besar, maka wuduk dia gini. Jika ada duri yang kecil, maka wuduknya begini, mandi wajibnya begini. Kita kiaslah duri itu jarum. Masa tu mungkin tak ada lagi jarum-jarum masuk macam tu. Tapi ada lah. Kalau cari memang jumpa. Ulama terlalu faqih. Sampaikan dia buat masalah, dia jawab. Dia buat masalah, dia jawab. Kadang-kadang masalah tu tak berlaku sampai sekarang. Apa benda ni? Tak faham. Masalah ni sebab tak akan jadi macam ni. Contoh ni, kenapa imam duduk kat luar? Mungkin tak berlaku kat kita, tapi mungkin akan berlaku nanti. Tak tahulah apa benda. Ramai sangat dalam masjid tu sehingga imam tak boleh masuk ke apa ke, tak tahu. Cuma ulama terlalu faqih. Sebab tu kita tak boleh cakap lebih kurang. Ulama tak maksum, ulama pun salah. Tak boleh kata gitu, tak ada adab. Memanglah ulama tak maksum. Kita dah mengaji kan, Nabi dan Rasul je maksum dengan malaikat. Siapa kata para sahabat tak maksum? Tapi tak boleh kata gitu. Alah sahabat Sayyidina Umar tak maksum, mungkin salah. Ui, apa hal cakap gitu? Dia Nabi kata Umar fil jannah. Kita ada kata Nabi kata gitu. Abu Bakar fil jannah. Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Kita ada? Mana ada? Tiba-tiba kita boleh kata dia tak maksum. Dia ada nilai itu. Ulama juga tak maksum, tapi ulama warathatul anbiya, waris Nabi. Waris Nabi. Nabi mengaku waris. Jadi jangan cakap lebih kurang dengan waris Nabi. Dengan keturunan Nabi, jangan lebih kurang. Malah lah masuk bab keturunan Nabi tu. Cukup ayat kat situ lah. Jangan cakap lebih kurang. Tak boleh. Dia ada nilai. Dia ada martabat dia. Imam dalam masjid, makmum kat luar. Ini yang lebih dekat dengan kita. Imam luar masjid, makmum kat dalam. Dua-dua ini satu hukum, dia kata. Sama. Maka iaitu sah mengikut dengan syarat. Sah ikut. Makmum duduk luar ni, sah ikut. Bukan bersambung. Bukan, sah ikut. Makmum luar. Bila sebut luar, tempat yang pakai selipar. Itu senang aja. Dan ke atas. Dan ke belakang. Sah mengikut dengan syarat dekat. Dengan syarat tak boleh jauh, dekat. Dekat dia tu berapa maksud dekat tu? Ialah 300 hasta. Sebab tu dia sebut awal-awal tadi dalam masjid. Lebih 300 hasta pun tak apa. Sebab dia nak cakap, akan datang, sekarang ni nak cakap, jika makmum yang duduk kat luar, kita ambil imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar lah. Imam dalam masjid, makmum duduk luar. Dengan syarat, masjid dengan syarat, imam dan makmum tadi, tak jauh. Tak jauh, tak boleh jauh. Lepas tu berapa dekat aja. Dekat tu berapa? 300 hasta ataupun 150 meter. Ataupun kalau soft berapa soft? 100 soft. 100 soft. Ya. 100 soft. Boleh. Maksud 100 soft tu bukan satu soft ada bukan macam sebut tadi ni, bukan. Imam dengan makmum yang lain duduk kat dalam, dia je duduk kat luar. Dia je saja duduk kat luar tu dekat jalan raya. Boleh dengan syarat kalau kira soft tu tak lebih 100, ataupun dengan syarat kalau kira meter tak lebih 150 meter ataupun 300 hasta. Tak lebih. Mana sebenarnya kat jalan raya tu boleh lah. Kalau ni masjid, boleh. Kalau bersambung memang boleh, tak ada masalah lah. Kalau bersambung, no problem, tak ada masalah. Kalau bersambung tak ada masalah. So yang masalahnya adalah kalau tak bersambung. Dengan maksud imam duduk kat dalam, makmum duduk kat luar. Itu yang dia kata. Tapi baru satu syarat. Belum lagi, baca lagi. Dan tiada mengapa lebih 3 hasta. Maknanya lebih kurang. Maksudnya sebenarnya 303 hasta lah. Maknanya 151 meter. Berapa meter? 303. 300 hasta 150 meter. Lebihkanlah 3 hasta. Maknanya kalau 300 bukan tepat-tepat, kalau lebih-lebih sikit pun okey. Sikit tu pun 3 hasta. Sebenarnya 303 lah. Senang kan 303. 303 hasta tak apa. 304 hasta baru tak boleh. Duduk jauh. Okey? Itu baru satu syarat. Kat mana nak kira bermula imam ke, ataupun bermula makmum yang terakhir ke, ataupun bermula apa? Nak kira yang 300 hasta 150 meter ni? Dia kata kat sini.
dan dikira ukuran itu daripada tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah imam di dalam masjid dan makmum di luarnya. Kiranya bukan kira imam daripada kaki imam tarik sampai keluar 300 hasta, bukan, tepi masjid. Jadi maknanya lebih lagi lah. Imam duduk depan, lepas tu ada makmum 1-2 saf, lepas tu pintu tu jauh tu, pintu jauh, keluar pintu, kira kat situ ke 300 hasta nak pergi jauh? Tak, pergi lagi tempat buka slipper, bukan masjid lah, bermula situ, tepi masjid, sehingga ke 300 hasta. Jadi tambahlah kalau masjid tu besar, berhasta-hasta lagi lah kalau masjid tu besar. Dia bukan kira imam, bukan kira makmum, dia kira tepi dinding masjid. Maknanya kita dapat faham, bila imam sembahyang dikira masjid tu kira imam semua. Macam tu. Kalau dari segi kiraan ni, dia bukan kira imam betul-betul, bukan kira kaki imam. Bila imam sembahyang, walaupun ada 2-3 saf, tapi dikira masjid tu sekali tengah sembahyang satu masjid, kira gitu. Jadi dia kira tepi dinding, dia kira tepi dinding masjid. Nak kira apa? Kira 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta, 5 hasta, 6 hasta. Jadi biasanya dia akan lebih lah. Dah lah dapat 303 tadi, silap-silap dia boleh jadi 320 ke, bergantung kepada besar mana masjid tadi besar mana masjid, imam duduk kat depan kan. Kat situ dia kira boleh. Okey, yang ini tak adalah, yang ini kita baca je lah yang ini, sebab ini tak jadi ni. Atau dari tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah makmum di dalam masjid dan imam kat luar. Allah, yang ini tak erti nak fikir macam mana. Imam duduk keluar, makmum duduk kat dalam. Imam duduk kat luar, makmum duduk kat dalam. Jadi imam duduk kat luar tu, lepas tu imam duduk kat luar, lepas tu makmum ni duduk kat sini. Imam seorang-seorang duduk sini, atau imam ada 1-2 saf duduk ni luar masjid, makmum duduk kat sini dalam masjid. Makmum duduk dalam masjid. Jadi imam ni dengan masjid ni jangan lebih 300 hasta. Makmum dengan masjid. Bukan makmum bukan imam dengan masjid, bukan imam dengan makmum yang ada dalam masjid, bukan. Imam dengan tepi masjid. Macam tadi jugalah, cuma peliklah imam duduk kat luar, kenapa? Jadi imam dengan masjid tak boleh lebih 300 hasta. Ataupun sama juga 303 hasta. Sebenarnya lebih juga. Kalau kita masuk sampai ke dalam, mungkin lebih daripada imam kepada makmum. Cuma itu tak berlaku. Kita tak boleh bayang kenapa imam duduk kat luar sampai jauh sangat pula tu. Mungkin bom boleh jadi tak? Bom. Ada apa, sentiasa ada orang zaman-zaman nantilah zaman-zaman nanti, zaman akan datang nanti, ramai orang kafir nak bom ke, ataupun tempat-tempat yang selalu bom. Jadi imam ni, kalau makmum mati tak apa, banyak ganti, tapi imam mati memang tak ada ganti. Contoh gitu, imam dia kena semayang jauh-jauh. Contoh lah, tak tahulah macam mana nak jadi. Okey, maka tiadalah dikira akan masjid daripada ukuran itu, kerana masjid itu hantaran tempat sembahyang, maka tidak termasuk di dalam had menceraikan antara keduanya. Jadi dia kata kat sini, yang nak kira 303 hasta tadi yang bukan masjid. Betul lah, imam duduk kat dalam, walaupun tak ada orang, makmum lain tak ada, tapi masih lagi masjid. Sehingga di luar pintu masih lagi masjid. Tempat buka slipper itu bukan masjid dah. Nak kira 303 hasta daripada tempat yang bukan masjid. Masjid jangan, tak boleh kira lagi hasta tu, sehingga tempat yang bukan masjid. Okey. Yang ini pun kita faham lah cerita dia. Cuma macam tak jadi je lah. Biasa kita akan bersambung gitu. Maka habis kat situ. Habis. Dia ada syarat-syarat tu lah. Cuma dia ada syarat lagi, dia tak beritahu, dia akan beritahu syarat tu kat bawah ni. Ada syarat lagi, bukan setakat itu je. Ini masjid, pintu tertutup, makmum sembahyang kat jalan. Kalau kira daripada dinding masjid, tak lebih pun 300 hasta. Boleh ke? Kadang-kadang tak boleh juga. Syarat yang seterusnya dia cakap kat bawah, kita kena baca dulu. Dan kelakuan yang keempat, dalam keadaan yang keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Surau, madrasah, rumah, bangunan, apa-apa, janji bukan masjid, adalah kedua-duanya di dalam padang. Dua-dua duduk dekat padang, masuk padang tempat yang luas, atau kedua-duanya dalam perbinaan, atau dalam rumah, dalam binaan, dalam rumah bangunan dan sebagainya, daripada rumah-rumah atau madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah ni yang balasah masjid, ada balasah surau, ni ada musalla. Yang ini paling penting dalam banyak-banyak tadi. Yang ni yang paling penting. Jadi kalau selain daripada masjid, dia ada syarat.
surau ni kalau boleh tengok ni problem. Ini problem. Kalau tengok syarat ni. Penting ni, sangat penting. Sangat penting. Tengok maka syarat sah mengikut imam, syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum, imam dengan makmum, dan antara tiap-tiap dua saf atau dua saf depan belakang, dua orang kiri kanan yang mengikut di belakang imam atas 300 hasta, dan tiada mudarat lebih 3 hasta seperti yang telah lalu. 303 hasta lah, 303. Okey, kalaulah sembahyang yang bukan masjid, okey, tak boleh ada jarak di antara imam dan makmum 300 hasta. Tak boleh. Kalau surau yang sangat besar, tempat yang sangat besar, padang yang sangat besar, imam duduk sini, makmum duduk lebih 303 hasta, tak sah. Walaupun dia dengar imam gerak semua, tak sah. Tak boleh. Satu. Itu pun sama jugalah. Ini bukan imam makmum. Itu jauh mana pun boleh. Itu bersambung. Ini makmum yang terakhir, ni dia sebut ni. Antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap dua saf. Maksudnya satu saf yang terakhir, saf yang satu lagi ni. Tak boleh lebih 300 hasta. Tapi tak ada orang buat gitu tak. Okey. Atau dua orang mengikut di belakang imam. Ataupun kiri kanan, ni makmum yang duduk satu saf. Yang ni pun tak boleh lebih 300 hasta daripada makmum. Tak boleh lebih 300 hasta, tak boleh lebih 300 hasta. Yang ni pun tak ada kena-mengena sangat kak. Lepas ni ada, baca dulu. Tengok dan jangan ada dinding di antara imam dan makmum pada 3 kelakuan akhir ini. Ini 3 kelakuan akhir, 3 keadaan akhir. Mana 3? Yang tadi tu lah. Imam kat dalam masjid, makmum kat luar. Imam kat luar, makmum kat dalam masjid. Ataupun imam dan makmum dua-dua bukan dalam masjid. Sama ada dalam surau, dalam balasah, dalam musalla, ataupun duduk kat padang. Apa dia ni? Ni yang paling penting sekali. Paling penting. Jangan ada dinding di antara imam dan makmum pada 3 kelakuan tadi. Jadi maknanya, kalaulah masjid, ni masjid, pintu tertutup, dia semayang kat luar, tak sah. Ada dinding. Ada tak buka, tak sah. Kalau dia ada sembahyang kat luar. Ni masjid, imam, makmum dalam tu, kemudian ada pintu tu tutup. Tu keluar daripada pintu tu tempat pakai slipper dah. Maksudnya bukan masjid lah. Walaupun kita panggil masjid lagi sebab ada gate, ada grill. Tu tak apa, kita nak kira pakai slipper tak? Biasanya kalau pakai slipper dia bukan masjid. Okey. Dia tutup pintu. Imam makmum ada dalam masjid. Makmum ada kat luar. Kan boleh tadi 300 hasta dah kira daripada dinding kan. Itu satu syarat baru. Syarat kedua, tak boleh ada dinding. Yang kat luar tu tak boleh ada dinding. Maka kalau makmum semayang kat luar, tak sah. Kat luar mana? Luar masjid. Bukan luar kawasan yang kena buka slipper, yang kita panggil luar, ruang lega tapi itu sah lagi. Itu masjid lagi. Jadi kalau dalam kes tadi tu, masa COVID hari tu, makmum yang semayang kat luar tepi tu boleh. Tapi makmum yang semayang dekat kaki lima, dekat longkang kecil tu, tapi masih dah panjat pagar dah ni, tak sah. Jika pintu tutup, ada dinding, tak sah. Dia kena semayang dalam masjid. Jadi dia kena carilah tempat yang buka selipar ni. Dia kena cari tepi tangga, naik tangga semayang kat tepi-tepi. Kadang-kadang dekat tempat ambil wuduk tu kan, orang tak jaga kena semayang kat situ. Dia tak boleh sembahyang dekat luar, walaupun dekat parking sekalipun. Sebab ada dinding. Kecuali dinding tu terbuka atau pintu tu terbuka. Nanti dia kata kat bawah ni. Ada tak? Pintu yang terbuka boleh. Pintu tu mesti buka. Walaupun dia kata dia dalam masjid. Tapi dia duduk dekat parking. Parking tu bukan masjid. Orang Melayu je kata parking tu masjid. Parking masjid. Kalau masjid, tak boleh pakai selipar. Kena buka dekat gate tu. Masa nak masuk gate tu kena buka selipar. Sebab dekat bawah selipar ada najis. Boleh tak pakai slipper masuk dalam? Tak boleh. Kenapa boleh dekat parking pakai slipper? Bukan masjid. Habis tu kata tadi parking kat masjid. Cakap Melayu je, parking masjid. Tu bukan masjid. Tahiyatul masjid boleh situ? Tak boleh. Kalau lambat penuh orang sembahyang, nak sembahyang tarawih penuh ke, nak sembahyang Jumaat penuh ke? Penuh nak sembahyang Jumaat. Tiba-tiba dia datang, alamak lambat, sembahyang kat luar, ambil sejadah letak. Kat luar. Luar tempat yang pakai slipper lagi lah, parkingnya. Dia pun sembahyang tahiyatul masjid situ. Tak boleh. Sembahyang lah.
Tak adalah berdosa masuk neraka, tak adalah, tak sah. Maksud tak boleh tu, ingat takut-takut kata Allah berdosa lah. Tak, bukan berdosa, tapi tak sah. Sebab tu bukan masjid. Masjid lah. Masjid kenapa tak buka slipper? Kenapa pakai slipper? Tak boleh jawab, tak boleh jawab. Kalau kenapa boleh main ludah tu? Ludah kat situ. Boleh kan dekat parking ludah? Kenapa ludah kat sini? Kalau masjid tak boleh. Maknanya bukan masjid lah. Tapi orang Melayu sebut masjid. Masjid ni bermula naik tangga, buka slipper. Itu start masjid lah. Itu start masjid dah. Jadi kalau dia semayang kat luar tak boleh, kalau pintu tutup. Jadi kalau AJK yang faham, dia akan buka. Walaupun dia marah-marah juga, masa nak semayang tu dia buka pintu. Bila dia buka pintu, ataupun dia buka gate. Yang kalau semayang kat luar tu lagi tak sah. Kat luar tepi pagar, tepi gate. Kat Kuantan ni pun ada jadi satu tempat. Ada jadi orang beritahu. Masa PKP tu, dia semayang kat luar. Yang jaga ni punyalah kerah Allah, patuhnya, arahan sungguh-sungguh. Geram kadang-kadang. Banyak bak lain tak patuh pun, yang ni patuh sungguh. Tunggu je, tak boleh masuk. Dah orang ramai. Dah penuh. Dah buat penjarakan, dah penuh. Duduk luar. Jaga. Bila komat aja, dia tutup pintu, dia kunci. Sepatutnya janganlah kunci patutnya. Memanglah tak sepatutnya dia sembahyang kat luar. Kan kata tak payah sembahyang, balik sembahyang kat rumah lah Zuhur. Dah dia ada kat situ juga. Nak macam mana? Dia tak masuk dalam masjid. Jadi tak boleh lah kita nak cakap lebih-lebih. Dia bukan masuk masjid, dia duduk kat tepi luar tu. Dekat longkang kat luar tu. Jadi macam mana nak buat? Masa dah takbir tu, buka lah. Kau sembahyang kat situ. Jadi sembahyang kat situ tak ada orang masuk. Tapi buka lah pintu tu, sembahyang kat situ. Yang penjaga ni. Jadi yang kat luar tu sah semua. Ini dia tutup. Bila tutup yang luar tu dah lah tak mengaji. Sebab tu dia datang juga. Kadang-kadang dia mengaji, terlebih mengaji. Kadang-kadang dia tak mengaji langsung. Sebab dia kata tak boleh. Kalau ikut hukum, sembahyang Jumaat tetap wajib juga. Ada fikir gitu. Ataupun langsung tak mengaji. Hantam sajalah. Tapi kesian kat luar tu tak sah. Dia orang tak balik, tak qada dah balik tu. Tak ada dah. Sebab apa? Sebab AJK tak faham. Dan kalau faham pun tak reti nak, maksudnya lemah lembut sikit. Kesian kat dia. Buka pintu tu. Lepas tu aku ambil, letak sejadah tu sembahyang kat sini. Kenapa sembahyang kat sini? Takut orang masuk. Bila takbir tu orang masuk. Tak nak bagi masuk. Boleh ke sembahyang kat situ? Boleh lah. Dengan syarat pintu terbuka apa semua tadi. Cukup syarat tadi. Dalam masjid, dalam kawasan tu. Habis pintu buka. Baru kat luar tu sah. Diorang tak tahu pun. Jangan cakap, okey awak semua sah je sebab saya dah buka pintu. Lepas esok makin ramai. Biar yang duduk datang. Saya perhati je. Allah kesiannya. Kat Kuantan pun ada jadi. Ada jadi yang ini. Itulah. Patut dia kena buka pintu tu. Dia kena buka. Sebab dia tak boleh ada ha'il. Tak boleh ada dinding. Tak boleh ada dinding. Tak boleh ada dinding. Jadi kalau ada dinding, tak sah. Berapa dah? Allah, ketujuh dah. Bersalahan. Belum lagi ni. Sekejap. Sampai kat bersalahan ni. Bersalahan. Belum lagi. Dan jaga ada dinding. Sekejap. Bersalahan kelakuan yang pertama imam dan makmum dalam masjid. Maksudnya masalah pertama imam dan makmum dalam masjid. Maka diluaskan hukum kerana masjid ketentuan tempat sembahyang sebagaimana telah lalu kenyataannya. Dalam masjid luas. Tak kisah pun kalau nak sembahyang. Kalau ada dinding. Kalau dalam surau tak boleh. Jadi tak boleh ada dinding. Bila sebut dinding, termasuklah langsir semua tak boleh. Tak boleh ada. Macam dia kena buka. Bersalahan kelakuan pertama. Kalau masjid tak ada masalah. Kalau surau, tempat-tempat, dia kena. Kalau ada dinding, kalau sebut dinding, termasuklah langsir, jarak tak jarak, nampak tak nampak tak kira. Pastikan terbuka. Buka. Baru orang dalam tu boleh ikut di depan ni. Inilah mazhab Syafi'i. Maka jika ada antara keduanya dinding yang ada pintu terbuka, ada dinding, lepas ada pintu tu mesti terbuka, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan dengan pintu. Ini tak sempat lah. Tak sempat lah ni. Panjang lagi bab ni. Belum lagi. Masih lagi kita berhenti di stesen kecil ni. Bukan stesen besar ni. Bersalahan kelakuan imam dan makmum dalam masjid. Itu tak ada masalah. Tapi kalau di surau, pastikan bila nak ikut imam, mesti ada kat depan dia buka. Ada pintu, ada buka. Habis pakai langsir. Langsir pun kena buka. Sikit lah macam ni.
Tapi ada lagi cara nak buka. Buka kat belakang tak boleh, kan buka kat depan. Nanti dia akan bahas. Jadi kita berhenti dekat kat situ lah. Ni stesen kecil ni, Allah hai. Stesen kecil ni, dia kalau berhenti, dia punya yang tak okeynya, nanti nak kena undur. Kalau stesen besar tak payah undur dah nanti. Dia kena undur. Sila undur tu pun dah 10 minit. Dah rugi dah pula yang akan datang. Sebab tu saya jarang berhenti stesen kecil. Tapi ni tak boleh lah. Dah tak boleh lah. Nak macam mana? Stesen kecil pun stesen kecil lah. Faham tak stesen apa ni? Orang ngaji kitab gitu, dia ada stesen nak berhenti. Dia tak boleh main suka-suka berhenti. Nanti balik tak boleh tidur. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan